Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-271. 271. Hamba pun tak ingat dah hadis ke berapa dah. 273. 273. Hadis yang ke-273, an Abi Ishaq qala sami'tu Asim bin Damrah yaqulu sa'alna Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fin nahar qala innakum la tutiquna zalik qala qulna man ataqa minna zalika shalla faqala kana iza kanat asy-syamsu min hahuna kahayhatiha min hahuna indal asri shalla rak'ataini wa iza kanat asy-syamsi min hahuna kahayhatiha min hahuna inda zuhri shalla arba'an wa yusalli qabla zuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini wa qabla al-'asri arba'an wa yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimin ala malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Daripada Abi Ishaq berkata ia, sesungguhnya aku mendengar Asim bin Damrah annahu qal, sesungguhnya ia berkata, yaqulu, berkata Asim bin Damrah kata, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Ali. Aku pernah bertanya kepada Sayyidina Ali. Antara sahabat besar ni Sayyidina Ali ni sepupu Rasulullah Ali bin Abi Talib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni adik-beradik dengan Abi Talib. Kedua-duanya anak kepada Abdul Muttalib. Ni sepupu Rasulullah. Bukan kata sepupu, menantu dia pula. Menantu Rasulullah. Bahkan mendapat julukan ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Katanya Rasulullah, aku ini gedung negara ilmu, wa Aliyu babuha, dan Ali itu merupakan pintu untuk masuk kepada gedung ilmu itu. Maka Rasulullah puji ke alimah Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat lain Rasulullah puji banyak, hak ni dari sudut ni, hak ni dari sudut ni, hak ni dari sudut ni. Manakala Sayyidina Ali pula dipuji dari sudut ilmu pengetahuan. Bahkan Sayyidina Umar sendiri pada zaman pemerintah dia, katanya Sayyidina Umar, kalulah Sayyidina Ali tak ada, binasalah Umar. Gapo-gapo masalah Sayyidina Umar kita tanya kepada Sayyidina Ali. Tu ilmu tu Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Ali.
antara karamah Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali kalau musim sejuk dia pakai baju nipis. Time musim panas dia pakai baju tebal pula. Kerana satu hari Rasulullah pernah suruh Sayyidina Ali melakukan sesuatu. Pergi suruh ambil benda kau gapo dia tak ingat dah ada kerja Maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah musim sejuk kau lagu mana hamba sejuk ya Rasulullah. Tak boleh nak pergi sejuk sangat. Maka Rasulullah doa kepada Sayyidina Ali. Apabila doa kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali ni jadi bertukar. Musim sejuk dia pakai baju nipis, tak rasa sejuk, tak rasa apa. Musim panas pula dia pakai baju tebal pula, tak rasa panas pula. Terbalik. Ni antara karamah Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali, Asing bertanya mengenai Sayyidina Ali, tanya apa? Mengenai sembahyang Rasulullah pada waktu tengah hari. Tanya Sayyidina Ali, lagu mana Rasulullah kalau tengah hari dia, lagu mana ibadat sembahyang dia? Kalau tengah malam mungkin Rasulullah dengan isteri dia. Kalau tanya Sayyidina Ali, kemungkinan Sayyidina Ali tak tahu. Benda dalam rumah tangga orang ni mana orang tahu. Maka kebanyakan kalau benda tengah malam, sahabat-sahabat bertanya kepada isteri-isteri Rasulullah. Kerana dia tahu kata benda tengah malam ni dalam rumah lah. Amal ibadat khas khususiat Nabi buat ibadat di rumah. Dan sunat bagi kita buat masjid dalam rumah. Ada hadis Sayyidina Aisyah, katanya Sayyidina Aisyah Rasulullah pernah suruh kita ni buat masjid dalam rumah. Apa maksud buat masjid? Kita buat satu ruang dalam masjid kita dan kita wakaf ruang tu saja untuk jadi masjid. Aku wakaf ke ruang kawasan ni untuk dijadikan masjid. Maka isteri kita kau apa dia kalau mari kota tak boleh masuk dalam bilik tu. Maka jadi masjid kita boleh niat i'tikaf. Lebih-lebih lagi pada musim Covid ni, maka kita buat masjid dalam rumah, maka kita boleh niat i'tikaf dalam masjid tu. Boleh kita buat ibadat tengah malam kau apa dia. Nabi kata buatlah masjid dalam rumah dan harum ke dia pasal minyak atas, bubuh minyak atas, pasal bukhur, pasal gapo, buat ia jadi harum dalam masjid. Ni ada hadis dari Riyadhus Shalihin pun ada sebut mengenai buat masjid dalam rumah. Maka fadilat dia besar buat masjid ni, kata Rasulullah, siapa dia yang buat masjid ketika atas muka dunia sekalipun kecil dia sebesar sarai burung merpati. Burung merpati ni kecil sarai dia. Maka Rasulullah kata akan dibalas dengan satu istana di dalam syurga. Siapa dia yang bina, siapa dia yang buat masjid sekalipun sebesar sarai burung merpati kecilnya, tetapi akan dibalas satu syurga, iaitu istana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang dulu, ulama-ulama dulu buat bilik suluk, buat bilik untuk dia bersuluk dengan Allah Taala. Orang tak boleh ganggu. Dia buat masjid, niat masjid dalam tu. Kita tengok pun rumah-rumah orang-orang ulama-ulama dulu, salaf dulu, masuk dalam rumah dia ada satu tempat khas untuk dia buat ibadat di sana. Maka tu ibadat malam, ibadat gapo dia khas lah. Manakala ibadat tengah hari, Rasulullah banyak duduk dengan sahabat dia, maka sahabat tahu kedudukan Rasulullah tengah hari. Maka tanya Sayyidina Ali kata, sesungguhnya kamu tidak mampu nak tiru. Takut kamu tak erok lah. Hamba boleh royak tapi takut demo tak erok cara Rasulullah semaya tengah hari. Maka katanya sahabat kata, ya Ali, hak benda kami mampu kami buat, hak kami tak mampu kita nak kata lagu mana. Hak kami mampu, insya-Allah kami akan ikut. Hak tak mampu nak kata lagu mana. Kerana ibadat Rasulullah kita royak dah. Sekalipun dari sudut jumlah dan bilangan itu kita boleh mengatasi bilangan sembahyang Rasulullah. Contohnya Rasulullah semaya 20 rakaat ya sehari. Contohnya lah. Tiba-tiba kita semaya 1000 rakaat sehari. Bilangnya boleh mengatasi. Tetapi dari sudut di sisi Tuhan, kedudukan dia sembahyang tu dan nilai dia di sisi Tuhan tak boleh nak lawan lah. Kerana ibadat Rasulullah ni kita sebut dah. Rasulullah ibadat dia ni ibadat orang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata ibadat Rasulullah, ibadat orang arifin pun kita tak boleh lawan dah. Bilangan tu boleh nak lawan, tetapi dari sudut di sisi Tuhan maka tak boleh nak lawan. Itu sunnatullah dah. Itu adalah kerja Tuhan, takdir Tuhan sudah ditulis lagu tu. Jangan ada perasaan cemburu, jangan. Allah Ta'ala kita kena redha. Mujulah Allah Ta'ala buat kita manusia. Terima kasih bersyukur. Bukan kerjaan kita nak berdeki dengan sesiapa.
Ada orang berdeki dengan Rasulullah. Berdeki dengan Rasulullah. Apa Rasulullah boleh kita mau lalu. Lah kita nak kata lagu mana. Nah. Maka kita muju tu hewak manusia. Kalau tu hewak sekut tawa. Kalau tu hewak kucing gitu. Nah. Wak bewok kau apa dia. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Jadilah seorang hamba Allah Ta'ala yang senyap diam di bawah perintah Allah Ta'ala. Jujur dan taat. Tidak ada sebagai kritikkan. Tidak ada sebagai bangkangan. Nah. Senyap ya kita. Apa duk tengok kelebihan orang. Nak kata lagu mana nah? Maka kelebihan Rasulullah. Kita berbangga kerana kita jadi umat Rasulullah. Itu tak apa. Alhamdulillah dah. Maka katanya Sayyidina Ali. Apabila sahabat tu kata kalau hamba mampu, hamba buat. Kalau hamba tak mampu, hamba nak kata lagu mana. Maka katanya Sayyidina Ali apabila matahari kedudukan dia seperti begini. Kedudukan dia seperti waktu asar. Waktu asar ni 2 kali bayangnya. Jadi matahari alik jatuh jauh dia 2 kali bayangnya. Misalnya bayangnya tu benda itu 3 meter, maka jadi 6 meter. Bayangnya dia cenderung kepada alik jatuh. Waktu asar lagu ni, maka waktu pagi pun 2 kali bayangnya. Sebelum daripada 2 kali bayangnya alik naik pula dia kata lagu mana? Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Apabila matahari demikian, maknanya keadaan dia seperti waktu zuhur, Rasulullah sembahyang 4 rakaat pula sebelum daripada zuhur. Jadi waktu pagi Rasulullah ada sembahyang. Macam kuliah lepas, hamba sebut Rasulullah bagi tengah hari ni kepada 4. Masuk suku tengah hari Rasulullah sembahyang. Masuk suku pula jadi setengah Nabi maya zuhur. Masuk suku pula Nabi sembahyang asar. Jadi sembahyang ni setiap kali suku tengah hari sembahyang. Setiap kali suku tengah hari sembahyang. Suku yang pertama dipanggil sembahyang sunat duha. Masuk suku nah, suku. Dia panggil rubu'un nahar. Rubu' 1/4 tengah hari. 1/4 tengah hari ni gini kita kira. Misalnya tengah hari itu ada 12 jam. Matahari tengah hari ada 12 jam, maka kita bahagi kepada 4 jadi 3 jam satu suku. Maka lepas pada waktu subuh. Contohnya subuh lah ni pukul 7. Tambah 3 jam. Jadi pukul 10. Semaya duha pukul 10. Suku tengah hari dah tu. Suku tengah hari. Tu afdal waktu dia. Bukan kata masuk waktu duha. Afdal waktu dia. Lepas tu masuk zuhur pula. Suku pula. Asar pula. Jadi setiap kali suku tengah hari tu disediakan dengan sembahyang. Maka dia sembahyang sebelum daripada zuhur 4 rakaat. Dan selepas daripada zuhur 2 rakaat. Riwayat hak ni kata 4 pula. Hak ni lepas pada semaya zuhur 2 rakaat pula. Sebelum daripada masuk waktu zuhur 2 rakaat pula. Maya zawal lah apa dia. Jadi Rasulullah ni tunjuk banyak jenis semaya. Dan sahabat meriwayatkan menurut apa yang ia lihat. Sebagaimana kita sebut riwayat Abdullah ibnu Umar. Hak dia sebut dia kata hamba tak pernah tengok Rasulullah semaya kecuali 8 rakaat ya. Sebelum segini. Apa tiba-tiba kakak dia Hafsah beritahu kepada dia tinggal 2 rakaat lagi, iaitu sebelum subuh 2 rakaat. Apa riwayat orang lain pula Rasulullah ada sembahyang 4 rakaat pula sebelum pada zuhur. Sudah hak mana pula. Wa qabla al-asri arba'an. Sudah sebelum asar 4 rakaat pula. Abdullah ibn Abbas kata tak ada sebelum asar. Sudah. Jadi ulama-ulama mengumpul hadis-hadis mengenai sembahyang sunat, maka ulama-ulama lah yang mengkategorikan, mengkelah-kelahkan sembahyang ni. Nama ni sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Maka qabliyah dan ba'diyah ini satu istilah dalam ilmu fiqh. Mudah kita nak kata sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Rasulullah tak ada sebut ni sembahyang sunat qabliyah, tak ada sebut. Ni sembahyang sunat ba'diyah, tak ada Nabi sebut lagu tu. Sembahyang sunat hajat. Ada orang kata sembahyang sunat hajat ni bid'ah. Bid'ah apa Rasulullah hajar kepada sahabat? Memanglah perkataan sembahyang sunat hajat tu tak ada, tetapi Rasulullah hajar. Rasulullah kata kalau mu ada hajat, mu ambil air sembahyang comel, sembahyang 2 rakaat dan minta hajat kamu dengan doa sikit-sikit. Doa sembahyang hajat. Maka orang panggil sembahyang sunat hajat. Gitu. Nama ke duk main sembahyang. Apa ni panggil tu imam? Tu imam mari sembahyang tu imam. Semaya gapo dia? Adalah semaya tu lah. Hok Islam tu lah. Hok semaya. Semaya gapo ni demo ada? Gapo dia ada nak semaya istiqoroh? Kau nak semaya gapo? Adalah semaya tu hamba ada hajat. Iyalah semaya hajat. Jadi nak sebut takut bid'ah kau gapo tak ada. Tu istilah.
Ada orang tak boleh nak terima istilah Tok Pekoh. Tok Pekoh ni banyak istilah-istilah dia. Nah, istilah dia begini, sunat makruh. Ni. Zaman Nabi tak ada ni, khilaful aula lah. Zaman Nabi tak ada. Maka ada orang tak boleh terima istilah Tok Pekoh. Ada istihbab, ada hukum dia sunat. Sekalipun tak ada hadis, tetapi boleh pahala. Maka di dalam mazhab kita, sunat dengan mustahabbu ni sama ya. Benda yang dapat pahala. Katanya mazhab Maliki, kalau benda tu dapat pahala dan ada hadis, benda tu dipanggil sunnah. Manakala kalau benda tu dapat pahala tapi tak ada hadis, benda dipanggil mustahabbun. 3 mazhab lain, Hambali, Hanafi dan Syafi'i kata mustahabbun dengan sunnah ni benda sama. Asal saja dapat pahala, ada hadis tak ada hadis, benda tu dipanggil sunnah belaka. Supaya kita sebut la ilaha illallah, la ilaha ngatik. Kita baca qul huwallah, kita selawat kepada Nabi, itu semua boleh pahala belaka. Tidak ada istilah maka hukum dia sunat belaka. Bukan tak ada hadis pun Nabi kupu ramai-ramai baca la ilaha illallah, selawat lagu apa dia. Tidak. Tapi benda tu sudah dapat pahala, maka dipanggil sunnah dalam mazhab kita. Bukan sunnah maksud dia yang diistilah dalam ilmu hadis. Jangan tukar. Sunat dalam ilmu fiqh makna dia lain. Sunat dalam ilmu hadis makna dia lain. Maka istilah ilmu ni menurut ilmu bidai masing-masing. Sebagaimana orang hadis dia terima istilah dia, hadis hasan, hadis sahih, hadis muttar, hadis gharib. Wa kul gharibu marawa rawin faqat. Dalam mata Baikuniah katalah hadis gharib ni hadis yang diriwayatkan oleh seseorang saja perawi. Maka istilah-istilah ini dibuat oleh ilmu hadis. Maka orang-orang hadis pun boleh terima istilah dia. Maka Tok Pekoh juga ada istilah-istilah dia. Tok tasawuf ada istilah-istilah dia. Ilmu nahwu ada istilah-istilah dia. Balaghah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Maka kita jangan buat satu istilah sahaja. Dari sudut hadis dia terima istilah-istilah. Dari Tok Pekoh, ni reka ni Tok Pekoh ni macam-macamnya reka. Janganlah gitulah. Kita ke ahli ilmu. Kalau kita orang jahil tak apa. Kalau kita ahli ilmu kecek lagu tu malu ke orang. Maka katanya Nabi, katanya Sayyidina Ali sebelum asar Nabi semaya 4 rakaat. Bahkan ada satu hadis Nabi kata rahimahullahu imra'an shalla qabla al-asri 4. Nabi kata Allah Taala kasihan belah kepada seorang lelaki yang sembahyang sebelum daripada semaya asar 4 rakaat. Semaya sunatlah. Nak dapat saya tu kesian belah tu semaya sebelum asar 4 rakaat. Lagu mana nak buat nanti kata. Yafsilu dia cerai ke di antara setiap 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat dia semaya 2 rakaat, lepas tu dia wisalah. Setiap 2 rakaat dia cerai ke dengan salam kepada assalamu ala malaikatil muqarrabin, wisalah kepada malaikat muqarrabin. Beri salam kepada nabi-nabi dan orang yang mengikut mereka daripada muslimin dan muslimat. Wisalah. Assalamu alayka ya malaikatil muqarrabin. Wal muslimin wal muslimat wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Patut sambung pula 2 rakaat. Jadi masalah sembahyang kafir fardu ni kita bahas dah. Sembahyang sunat rawatib ini ada 22 rakaat dalam sehari semalam. 10 rakaat hukum dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Maka ulama keputusan lagu ni bagi 22 rakaat dan bagi kepada 2 jenis iaitu muakkad dan ghaira muakkad. Ni Tok Pekoh dia gabung daripada hadis yang bermacam-macam. Dia gabung daripada hadis yang bermacam-macam. Maka dia bagi kepada sunat muakkad dengan sunat ghaira muakkad. Sunat muakkad dia 10 rakaat. Bila? 2 rakaat sebelum daripada subuh. 2 rakaat sebelum daripada zuhur. 2 rakaat lepas daripada zuhur. Ni rakaat ada. 2 rakaat lepas pada maghrib. 2 rakaat lepas pada isya. 10 rakaat ni muakkad hukum dia. Pahala lebih banyak daripada hak ghaira muakkad hukum dia. Manakala ghaira muakkad pula ada 12 rakaat. Iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi sebelum dia ada zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghaira muakkad. Lepas pada zuhur juga 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghaira muakkad. 4 dah situ. 4 rakaat sebelum daripada asar, 8 rakaat dah. 2 rakaat sebelum pada maghrib, 2 rakaat sebelum daripada isya. Cukup 12 rakaat. Jadi capur 12 rakaat dengan 10 rakaat jadi 22 rakaat.
sembahyang sunat kapik fardu qabliyah dan ba'diyah. Ada orang tanya sembahyang sunat qablal maghrib, sebelum pada maghrib ni sunnah ke tak? Dalam Bukhari pada sebut qablu sallu, dalam hadis Bukhari Nabi sebut sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'ah. Nabi kata sembahyanglah sebelum daripada maghrib, sembahyang sunat. Sembahyanglah 3 kali Nabi ulang, liman syaa, siapa dia kehendak. Maka ulama kata hukum dia ghairu muakkad, sembahyang sunat qabliyah maghrib. Jadi ada setengah orang kata bid'ah sembahyang sunat qabliyah sebelum maghrib. Tak ada. Lepas pada banyak qomat selalu, jangan lagu tu. We peluang kepada orang kita tak sembahyang pun tak apa. Buat we peluang kepada orang untuk sembahyang sunat. Lepas pada sekadar sembahyang sunat 2 rakaat, derah-derah qomat lalu kerana maghrib takut lewat habis waktu awal waktu dia. Lagu tu. Maka katanya sahabat, hadis ni Nabi kata sembahyang sunat sebelum pada maghrib. Kalau orang tak biasa masuk ke kota Madinah, maka dia tengok sahabat-sahabat sembahyang sunat qabliyah maghrib supaya sembahyang maghrib dah. Maka dia akan sangka orang duk sembahyang maghrib dah. Padahal baru sembahyang sunat qabliyah maghrib. Nak kata ramai tak ramanya, sahabat hok sembahyang sunat maghrib. Ada orang kata hadis ke 272, 273 pula. Tak apa, kita baca, kita undur pula. Hadis yang ke-272, tak apalah kita undur. An Abdullah ibn Syakik qala sa'altu Aisyata an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla zuhri raka'ataini wa ba'daha raka'ataini wa ba'dal maghrib sintin wa ba'dal isya'i raka'atain wa qabla al-fajri sintin. Daripada Sayyidina Aisyah, daripada Abdullah bin Syakik berkata, aku bertanya Sayyidina Aisyah mengenai sembahyang Rasulullah. Maka Sayyidina Aisyah kata Rasulullah sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, 4 rakaat dah. Selepas daripada maghrib 2 rakaat, 9 rakaat. Lepas pada isya 2 rakaat. Lepas pada subuh 2 rakaat. 10 rakaat semuanya. Sebagaimana hamba ayat saat ni deh. Hadis meriwayatkan sembahyang sunat ni banyak. Bahkan Rasulullah tain dia sembahyang sunat semaya semacam seolah-olah sembahyang sunat ni macam fardu pula Rasulullah tak pernah tinggal. Manakala Rasulullah tain dia tak semaya, dia tak semaya. Ada hijau dia kau apa dia tu terpulang kepada dia lah. Nak ayat sembahyang sunat ni begitu kedudukan dia. Tak semaya. Kadang-kadang sahabat kata, Rasulullah tak semaya sunat dah kalau ni. Siapa perikat lagu tu. Rasulullah tain dia puasa sunat, nya puasa supaya Rasulullah tak pernah berbuka. Dan Rasulullah apabila tak puasa seolah-olah macam lama dah Rasulullah tak puasa. Siapa sahabat tanya begitu. Jadi ibadat sunat ni bergantung kepada kita. Kita mampu nak buat lagi. Maka katanya Nabi, sembahyang ini adalah sembahyang ni ibadat badan yang paling afdal adalah sembahyang. Ibadat batin kita paling afdal, ibadat hati paling afdal adalah ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Di antara ibadat badan dengan ibadat batin lebih afdal, iaitu kenal Allah Ta'ala. Manakala ibadat badan paling afdal adalah sembahyang, ibadat batin paling afdal adalah mengenal Allah Ta'ala, berkenalan dengan Allah Ta'ala. Itulah matlamat hidup kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kamu alim, wajib kamu tahu dengan sebenar-benar tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan. Apakah la ilaha illallah itu? Tiada Tuhan yang sebenar-benar kecuali Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Awaluddin ma'rifatullah. Katanya ulama, awaluddin, awal-awal benda yang dalam agama adalah ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Bab yang ke-41, sembahyang solat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sunat duha. Saat ni sembahyang sunat kapik fardu, sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Maka Rasulullah ajar pula kita sembahyang sunat duha. Ni antara sembahyang sunat yang afdal, wajib lah. Kita kata sayugianya seseorang itu jaga. Sembahyang sunat kapik fardu kena jaga. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir. Ni antara sembahyang sunat yang tiap-tiap hari kena jaga. Duha paling kurang 2 rakaat. Paling afdalnya 8 rakaat. Lebih-lebih lagi musim Covid ni buat 8 rakaat. Dah kita duk saja banyaknya buat sembahyang 8 rakaat. Tak boleh buat 8 rakaat, buat 4 rakaat. 4
Payah nak buat 4 rakaat. Ya Allah ya Tuhanku, akak takbir saja aku sembahyang sunat duha 4 rakaat selalu. Mesti kita akan sudah 4 rakaat. Jangan buat 2-2. Kalau kita buat 2 wi salah sudah nak naik kali kedua tu gak malah rasanya. Sebab tu ulama dia akak takbir saja aku sembahyang sunat duha 4 lalu sebut. Mudah dia akan sudah 4. Kalau nak buat 8 takut terkejut berat sangat. Sebab tu sembahyang sunat ke apa dia? Sembahyang sunat tahajud. Kena jaga 2 rakaat paling kurang. Sembahyang sunat witir 3 rakaat paling kurang. Jaga hak tu benar. Hak tu sembahyang macam asasi. Sembahyang sunat yang paling besar tu antara sembahyang sunat paling besar hak yang kita kena jaga tiap-tiap hari. Sembahyang sunat hak paling besarnya sembahyang sunat hari raya lah. Tetapi hak tu setahun sekali. Hak ni hak tiap-tiap hari kena jaga. Solat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat duha Rasulullah. Rasulullah tak pernah sebut saja aku sembahyang sunat duha. Sebaja aku sembahyang sunat duha kok. Rasulullah ajar rukun sembahyang ada 13. Rasulullah tak ajar, tetapi Rasulullah tunjuk. Maka sahabat ulama-ulama mengajar lagu tu, maka dia kelah-kelah ke ibadat ni. Perbuatan ni jadi jatuh wajib. Perbuatan ini jatuh sunat berdasarkan kajian dia mengenai hadis, kerana Rasulullah tak pernah tinggal. Maka jadi wajib. Maka kalau Rasulullah tinggal jadi sunat. Maka siapa dia yang menguasai semua jenis hadis lagu ni? Tuk fiqh. Kita sebut dah fuqaha ini lebih tinggi daripada muhaddis. Kata-katanya ulama-ulama muhaddis, fuqaha ini lebih tinggi daripada muhaddis. Seorang nak jadi mujtahid mutlak, imam mujtahid mutlak, imam Syafi'i, imam Hambali, imam gapo, mestilah kena menguasai ilmu hadis dulu. Kalau tak menguasai ilmu hadis tak boleh jadi imam mujtahid mutlak. Maka imam mujtahid mutlak lebih tinggi daripada muhaddis. Bukan tok fiqh ni, fuqaha. Hamba sebut fuqaha tak ni dah. Imam mujtahid mutlak mesti kena tinggi daripada muhaddis. Orang lain ni baru ngaji hadis lebih haling daripada imam Syafi'i. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni jauh lebih tinggi daripada muhaddis. Muhaddis ni dia reti ilmu hadis, ilmu fiqh, mustalah hadis, tak mustalah ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh, tak reti ilmu mustalah hadis ya. Maka dia rujuk ke dalam ilmu hadis. Tak boleh buka mazhab, tak boleh buka mazhab lagi. Maka imam mujtahid mutlak ni mesti menguasai ilmu hadis. Lebih-lebih lagi pengajian sekarang lah. Kerana pertama jauhnya Rasulullah dengan kita, kedua sumber-sumber yang banyak salah. Kadang-kadang sumber tak benar, kadang-kadang banyak benda tak sapa kepada kita. Kita sebut banyak dah lah. Masalah-masalah di dalam ilmu hadis. Tetapi masya-Allah imam-imam ahlul hadis kita jaga sungguh hadis-hadis. Sekadar yang mampu dijaga dia jaga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Sittah tu masya-Allah jaga. Imam-imam kita ni banyak jasa. Kita buat, kita ibadat, kita gapo pahala boleh dia belaka. Sekalipun dia kita nampak macam tak khamak Imam Bukhari. Tak khamak lagu mana kitab Bukhari dia jadi rujukan seluruh dunia. Seluruh dunia jadi rujukan kitab Bukhari. Tak tahu khamak setahu mana, pahala setahu mana. Salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yazid bin Rishk, qala sami'tu Mu'azata qalat qultu li Aisyata akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, qala na'am 4 raka'atin wa yazidu ma yasha'u azza wa jalla. Aku dengar Mu'azah bertanya, aku berkata, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah, Rasulullah pernah sembahyang duha ke tak? Susalli duha, sembahyang duha. Yakni sembahyang pada waktu duha. Duha ini maknanya waktu rubu'un nahar, rubu' tengah hari, waktu duha. Iaitu matahari qada naik segala boleh sembahyang dah. Iaitu bersama dengan sini kalau dalam kalender takwin kita 28 minit selepas daripada naik matahari. Syuruk matahari itu contohnya matahari naik pukul 7. Maka 27-28 minit sudah masuk dah duha. Manakala di tanah Arab ditarim ke 16 minit. Lepas pada habis waktu subuh 16 minit, maka sudah masuk dah waktu duha. Berarti matahari dah naik dah qadar 1 galah. 1 galah ni 7 hasta. 7 hasta galah. Segalah ataupun selembing.
Lebih kurang 7 hasta lah daripada permukaan bumi menurut pandangan mata kita. Benda tu beribu juta kilo daripada kita ni, matahari dengan bumi ni. Tetapi kita nampak seolah-olah dia naik tu lebih kurang 7 hasta daripada permukaan bumi. Maka tu dipanggil waktu duha. Nabi kata siapa dia yang sembahyang subuh kemudian berzikir-berzikir sehinggalah naik matahari. Ada riwayat kata naik matahari qada sekala. Hadis tu sebut hingga naik matahari, tetapi ulama mentakwil ke maksud naik matahari sini naik matahari qada segala, maka dia sembahyang 2 rakaat, yakni sembahyang sunat duha ataupun sembahyang sunat isyraq, maka baginya pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Jadi kalau kita nak berzikir dalam rumah kita, lepas pada sembahyang subuh kita berzikir-berzikir sehingga naik waktu duha, kita pun tak batal sembahyang. Lepas pada tu naik waktu isyraq, naik waktu duha, kita pun sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha, dapat pahala hari itu seperti haji dan yang sempurna. Solat duha. Nabi Sayyidina Aisyah bertanya, Muazzah bertanya kepada Sayyidina Aisyah, Rasulullah sembahyang duha atau tidak? Maka dia kata Nabi sembahyang duha 4 rakaat. 4 rakaat Nabi sembahyang duha. Maka Rasulullah tambah lagi lah. Dia nak tambah lagi kau terpulang kepada dia. Berarti sembahyang sunat duha paling afdal 8 rakaat. Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, Al-Makki dan Imam Ramli sepakat 2 orang tu. Ni dipanggil ulama ahli tarjih 2 orang ni. Dia ni sepakat 2 orang ni kata, ya ahli tarjih ni Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ni ya waktu bik satu kitab. Ibnu Hajar waktu bik Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada Minhajul Talibin 10 jilid. Manakala Imam Ramli waktu bik kitab Nihayatul Muhtaj 8 jilid. Maka dalam tu ada hukum hakal lah. Menurut ulama mazhab Syafi'i, siapa dia yang berfatwa menyalahi dengan kedua-dua kitab tu, Tuhfah dan Nihayah, maka fatwa dia terbatal. Kepada dia terbatal. Inilah pendapat ulama mutaakhirin sekali, Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Kalau masalah tu tak disebut dalam kitab tu, tak apa, boleh dibahas. Tapi kalau disebut dah, kita fatwa menyalahi 2 kitab tu, maka terbatal lah fatwa kita. Tu perbahasan orang-orang nak ngaji tinggi lah. Maka menurut Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, 8 rakaat tu afdal. Dan paling tinggi menurut Imam Ramli 8 rakaat semaya duha ni. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat paling tinggi sekali. Ibnu Hajar kata dak 12 rakaat. Sekalipun boleh buat sampai 12 rakaat, tetapi afdalnya 8 rakaat. Ni lari daripada kaedah amalan yang banyak, pahala banyak. Asalnya kalau semakin banyak pahala, semakin banyak perbuatan, semakin banyak pahala. Tetapi Ibnu Hajar menyalahi kaedah umumnya, banyak perbuatan, banyak pahala. Maka dia kata 12 boleh semaya, tapi tidak afdal. Afdalnya 8 rakaat juga. Ibnu Hajar. Jadi musim-musim Covid ni cutera kita semaya sekali 8 rakaat semaya sunat duha. Musim-musim ni kita teras sekali. Witir kita semaya 13. Duha kita semaya 8 rakaat ataupun 12 rakaat. Buat terang agak sekali terang agak sekali time waktu kita lega-lega lah, tak ada kerja apa dia. Time kita semaya sunat qabliyah zuhur 4 rakaat pula kita buat teras sekali. Lepas zuhur 4 rakaat pula. Sebelum asar kita buat 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, lepas sebelum isya 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat. Tahajud pula 13 rakaat. Ikulah terang kita buat musim-musim ni. Mudah-mudahan apabila kita biasa tak rasa segan. Ada orang ni segan nak buat taat. Bangun tahajud pun rasa segan. Terkekok bangun tahajud. Tahu nak buat apa dia? Terkekok lah. Program di masjid ajak hari ni, minggu ni, tahun ni. Setahun sekali kita nak buat program Qiyamul Lail. Tak reti. Pergi masjid tak tahu nak buat apa dia. Nak semaya. Orang semaya kita semaya baca Quran. Tak tahu nak buat ibadat apa dia. Mudah-mudahan musim-musim masa-masa bertambah, semakin banyak ibadat taat kita. Di samping kita belajar bertambah. Tak putus-putus kita belajar. Di samping nak berkenalan dengan Tuhan, di samping kita mempelajari, belajar ibadat juga memperkenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Kerana dalam ibadat itu ada nur dan cahaya. Sunnah-sunnah Nabi semua ada cahaya belaka. Maka setiap kali apa yang kita amal itu
maka dapat menambahkan lagi makrifat kita dengan Allah. Di samping belajar, ibadat juga menambah makrifat kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Baju ni ambo tukar baju, dia mau kata baju merah semacam ustaz ni kata. Ustaz ni baju tuluh. Musim Covid ni orang pakai baju tuluh, muka jarang-jarang untuk pakai live ya baju merah. Rasulullah kadang-kadang sahabat tengok Rasulullah 2 bulan pakai baju tuluh. Nak kata zuhudnya Rasulullah 2 bulan tak tukar baju. Bukan kata tak tukar baju, kadang-kadang tak ada baju. Kita sehari pakai, esok kita nak pakai baju tuluh, malu dah takut orang kata baju tuluh. Tetapi Rasulullah ajar kita, jangan rasa segan. Bagus nak tukar baju, tak ada masalah apa. Nak tukar baju, tak saya suka baju tu, benda tu harus ya. Cuma ambo nak royak, kata Rasulullah, perangai Rasulullah ni zuhud sungguh kata. Tak ada pakai ya. Kadang-kadang 2 bulan pakai hak tuluh, 2 minggu tu biasa ya. Rasulullah pakai pakaian tuluh basuh. Dan Rasulullah tubuh dia tidak berbau. Tubuh bau wangi Rasulullah ni. Masya Allah. Maka dia pakai baju pun Masya Allah, kutu tak tumbuh, goni tak tumbuh. Kita betik sawah pakai tak tekuk lah gata mi. Jadi Rasulullah tu pakai pakaian hak tuluh. Nak ajar zuhud. Bukan kata zuhud tu pakai baju tuluh, pakai baju hak tukar-tukar semacam pun zuhud juga. Tetapi itu gambaran sahaja. Rasulullah nak ajar deh. Betul hatimu zuhud tapi tunjuk sikit jari-jari dipakai. Sebab tu ada ulama berkata kita ni kalau sentiasa pakai selipar sunat jari-jari tak payah pakai selipar sekali. Jalan tu bik rumah tak apa dah. Duk nyaka duk gapo cutera pecak selipar jalan atas bumi. Jalan sikit mi ajar zuhud ni pakai selipar semacam lapik semacam jalan. Bahkan lah ni buat kajian, ada ulama buat kajian ni perubatan sunat kita berjalan. Dia kata sunat lah bagi ilmu perubatan, molek kita berjalan. Sunat lah bagi perbahasa ilmu dia. Istilah buat dia. Kita jalan dalam 15 minit ataupun setengah jam. Pecak selipar kita jalan di bumi. Kerana dia bumi ni, dia menerima ni elektrik daripada bumi, daripada langit. Panas kilat apa dia diterima. Maka dia akan neutral benda-benda racun di dalam tubuh kita. Kita berjalan atas rupuk ke atas apa dia. Kalau boleh atas pasir, atas apa dia. Sebab tu orang dulu dia tak lapik jalan. Tak pakai selipar. Apa tak pakai selipar? Sentiasa dia jalan kena semacam titik aku panca dia panggil. Refleksi. Apa dah? Refleksologi kau apa dia tak tahulah. Kaki tu setuh semacam. Jadi tubuh dia sehat semacam. Kita lah ni jalan benda tajam sikit. Aduh. Orang lah dulu sentiasa macam kaki dia diurut semacam. Sebab tu sehat. Lagu tu. Di samping kelebihan dia, pecak selipar. Imam Malik dulu apabila masuk ke kota Madinah, dia akan turun daripada unta dia. Dia tak naik unta di Madinah. Kedua, dia pecak selipar dia ketika jalan di kota Madinah. Apa orang tanya Imam Malik? Dia kata aku malu. Bumi Madinah ni tempat Rasulullah duk jalan kata. Aku malu takut kaki aku jirit tempat Rasulullah jirit. Kemarin lah dengan selipar. Tapi kalau dengan kaki mudah-mudahan berkat dia tu kena. Aku jalan kena di kaki aku. Aku tak tahu mana so. Aku malu lapik dengan selipar buruk aku ni jirit tempat tapak kaki Rasulullah pernah jirit. Orang dulu ambil berkat jalan tapak kaki lagu tu ya di Madinah. Tu berkat ni. Ada soalan? Apakah hukum orang mengambil tali ikat kepala mayat untuk beri orang yang saya si mati teringat-ingat gini, masalah gini. Ni kepercayaan kita lah, amalan bapa kita. Tali pengikat mayat ni ada kelebihan dia. Ni orang berubat lah, orang berubat kata ada kelebihan. Tak wajib percaya dia macam kita kata apa dia
Pokok pedu bumi. Pokok pedu bumi ni rasa dia pahit. Siapa dia ada kecil manis boleh makan. Dia menjatuh ke mengurai ke gula dalam daging. Tak wajib percaya. Benda-benda tu berdasarkan pengalaman orang-orang tua kita lagu tu. Nah, Quran hadis tak ada. Maka ada orang ambil tali pengikat mayat. Apa hukum dia haram ke? Hukum dia harus, tak ada masalah apa. Kalau tali pengikat mayat tu hak ayah dia ke, hak mak dia ke, tak ada apa. Tak ada istilah ambil hak orang. Kalau orang lain boleh ambil ke tak? Kalau ahli waris dia izin, ambil tak ada masalah. Kerana dia bukan harta yang diingini panggil. Benda orang lepas belakang, orang tak save belakang, tak boleh ngikat mayat sangat, kecil sangat dah. Apabila kecil sangat maka boleh ambil, hukum dia boleh ambil, harus, tak ada apa, tak ada masalah apa. Jangan pergi curi sudah, pergi curi jadi kau macam curi lah. Curi tu dosa lah, tak syarat tali mayat, curi agak dia kuih sekut tawar. Lepas tu lagi di mana kita percaya tak jadi syirik gapo dia. Macam apa ada percaya kepada satu benda tak ada percaya gapo dia. Tak ada masalah gapo dia. Kegunaan dia ada keistimewaan dia macam biasalah kita sebut ubat Panadol ada keistimewaan dia. Hukum kau ni tak ada masalah. Tak jadi syirik. Syirik ni duk sembah hatu duk gapo dia tak ada orang sembah hatu kau gapo dia. Tu kepercayaan. Orang tua dulu kalau teringat kepada mak ayah gak, ambil kain batik mak kita kau gapo teringat lipat-lipat, jangan hok basuh gapo dia, buat apik tempat kita tidur supaya hilang teringat. Berkali bau mak kita kau guana. Tu tak apalah, tak jadi kau syirik kau gapo dia orang masuk sup bubuh, sup bunjuk tu. Bekah lagu tu. Bukan sihir gapo dia tu. Jadi sedap sup gapo dia, tak jadi syirik gapo dia. Tu hati tu kena jagalah. Benda-benda lagu tu tidak jadi kau masalah. Cuma ada orang Melayu tu sungguh percaya benda-benda hok jadi kau mengarut sangat jadi hatu jin. Tu salah dia, bukan masalah ni. Bagaimana untuk mempunyai ingatan yang kuat dalam hafal? Apa mata kuat ni? Pertamanya kurangkan makan. Cara nak ngapa? Kurangkan makan, maka otak jadi, perut jadi kosong. Bila perut jadi kosong, otak jadi penuh. Apabila perut penuh, otak akan kosong. Ya kaedah ya lagu tu. Kedua, rajin bangun tahajud, banyak ke sujud kepada Tuhan. Bila kita sujud pada Tuhan, otak kita akan dapat oksigen penuh. Darah dia akan turun kepada otak. Apabila kita sujud tu, otak tu terima darah, maka oksigen penuh. Sentiasa sihat otak kita. Maka orang bijak, orang yang banyak bersujud kepada Allah Ta'ala. Maka apabila otak cergah, ingat hafalan tu kuat hafalan. Dan kena ngulai lah. Hafal ni ngulai pula, hafal ni ngulai pula. Kalau boleh, kita orang ahli ilmu, kerjaya kita pun di dalam bidang ilmu juga. Ni kita ngaji ilmu agama, tiba-tiba pergi jual peripik. Tak salah jual peripik tu, hukum dia tak ada masalah, bukan maksiat. Tetapi matilah ilmu kita tak ulai, tak ngulai. Kita hafal Quran, tiba-tiba kerja kita pun minyak, boleh, tak berdosa, halal tak ada masalah. Tetapi lupalah kita tak ulai Quran. Lagu tu cari tempat-tempat ataupun kerjaya kehidupan kita, biar hidup lagu tu, barulah kita hafalan kita akan semakin kuat, semakin tak lupa Macam mana nak bersihkan hati? Berzikir banyak-banyak, buat ibadat banyak-banyak, mudah rahsia nur yang ada di dalam ibadat yang kita buat itu dapat membersihkan hati kita. Berzikir, baca Quran banyak-banyak banyak dah hamba jawab mengenai membersihkan hati ni, banyak cara sangat Cerita ringkas mengenai Julaibib ni ada dah cerita Julaibib ni. Julaibib ni seorang sahabat yang tak comel muka dia. Orang sahabat yang tak comel muka dia. Dia orang Badui tetapi Nabi sayang ke dia. Satu kali dia tengah duk jual. Maka Rasulullah pergi belakang tubuh dia, pergi peluk dia. Peluk dia pun rasa segan lah orang duk peluk dia. Dia pun duk gelepar. Dia bau tubuh Rasulullah. Rasulullah ni. Maka dia pun rasa segan. Allah, Rasulullah rupanya peluk hamba. Dia pun senyap. Dia pun happy tubuh dia dengan Rasulullah. Rasulullah peluk lagu tu. Rasulullah kata, siapa dia nak beli hamba-hamba ni? Hamba nak jual manusia, hamba nak jual orang. Julaibib pun tepik lah. Hamba bukan hamba-hamba kan. Tiba-tiba dia terasa Rasulullah rupanya dok kecek lagu tu. Dia pun senyap malu dengan Rasulullah. Bila malu dengan Rasulullah, dia senyap. Dia kata, ya Rasulullah, kalau mu nak jual aku nescaya harga aku murah. Aku ni orang tak comel ya Rasulullah. Ni Julaibib ni dia jenis rendah hati lagu tu. Maka Rasulullah kata, tersentuh dengan perkataan Julaibib tu, dia kata, wahai Julaibib, sekalipun mu tak comel, tetapi mu di sisi Allah sangat maha Allah.
Julaibib dapat penghormatan daripada Rasulullah. Muka dia tak comel ke apa dia rasa segan malu. Kita ni kalau comel sikit kat rasa comel, rasa lebih daripada orang tak comel kita tak sesat. Kalau comel sikit pasik pun tak apa. Cuba tengok kepok tu anak-anak tino kita, muslimat kita, Allah duk minat kau kepok. Kafir, jawi duk basuh najis lagu mana tak tahu, makan khinzir, makan apa dia, duk sokor duduk gapo, Allahu akbar. Asa comel so kafir dengan Tuhan tak apa. Tetapi sahabat Julaibib ni Rasulullah apabila dia kata saya segan ya Rasulullah, kalau jual aku jadi hamba tak ada orang nak beli ya Rasulullah, aku ni uduh. Rasulullah kata mu maha di sisi Allah. Tu dia. Supaya kita ni jadi sabar. Hamba royak dah. Sabar ni adalah satu sifat mahmudah, sifat yang sangat dipuji, sifat hati yang sangat dipuji. Maka cara nak mendapatkan dia kena pergi jumpa doktor-doktor dia, pakar-pakar dia. Entah nak ngaji jadi tok alim tok fiqh kena jumpa tok fiqh, nak alim nahwu jumpa tok nahwu, nak alim hadis jumpa alim. Maka nak jadi ilmu orang sabar kena belajar dengan orang sabar. Bukan orang pandai buah, orang jenis sabar dah. Jadi guru mursyid, pergi cari orang boleh mentarbiah hati kita boleh jadi sabar. Bukan mudah nak ngajar, nak berlatih sabar tak boleh. Kita nak jadi doktor, kita beli buku doktor kita baca dekat 10 putih. Tak jadi doktor kita. Kecuali kita kena pergi masuk dalam fakulti kedoktoran. Jumpa dengan doktor sendiri, kecek lagu mana nak belah ke apa, baru jadi doktor. Baca tak jadi. Maka kena pergi jumpa dengan orang-orang yang mentarbiahkan. InsyaAllah jadi. Sebagaimana nak jadi tok fiqh, kalau jumpa tok fiqh jadi tok fiqh, jumpa ahli nahwu jumpa ahli nahwu, jumpa orang sabar insyaAllah jadi sabar. Tak syarat orang sabar ni alim, kadang-kadang orang sabar ni dia tak alim. Cuma dia ada akhlak, dia ada sabar. Belajar dengan dia untuk sabar saja. Bab hukum hakik tanya orang lain pula. Semaya duha buat 4 rakaat ada tahiyat awal, kalau nak buat boleh, tak buat boleh, nak buat 4 rakaat direct pun tak apa. Lepas tahiyat tunduk baru beri salam. Tunduk lagu ni, tunduk gerak gini. Gerak gini so baru gerak ke. Paling ni so. Baru 2 tak batal lagi gerak ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi, tak batal lagi. Cuma hamba tak ingat dah. Assalamualaikum tak payah tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ada kiblat baru warahmatullahi ke kiri. Assalamualaikum siapa tengah kena tunduk ke apa dia hamba tak ingat dah. Rasa ada penuh terbaca tapi hamba tak ingat, tak boleh nak royak tak batal ke tak batal sunat qabliyah ba'diyah boleh. Buat qabliyah ba'diyah dengan 4 rakaat 1 salam boleh hukum dia seperti lepas pada maya zuhur kita kata saja aku semaya sunat qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat kerana Allah Taala. Semaya 4 rakaat boleh hukum dia, 1 salam boleh. Pego ayat banyak tiba-tiba bercampur syubhah dengan ayat yang jiran, macam mana nak selesai gini sebenarnya. Waktu kita kata ayat kita kena kurung lah. Kalau kurung tak sedap kira lah. Ayat kita belakang tu. Anak kepada anak ayat kita semua tu anak ayat kita. Jangan nak kata dia berzina dengan ayat jiran. Kena wilah ke dia 2 ekor. Dak. Ibu. Ayat ni dia ikut ibu. Ibu tu aja lah. Pok memang tak dengar kata. Bukan berjuruh pok dia tak tahu hukum hakal pok dia. Dia berzina kata lagu tu ya. Hok jatuh tu sebab tu kalau merah tak perah bapak dia tak tambah dia perah ibu. Bila masuk berzina dengan siapa dia tak tahu, kabar-kabar klik anak direct. Hok kita belakang tu masalah syubhah tu kita ya dah tu kena kurung. Pas kalau lagu tu nak buat lagu mana ayat kita? Makanlah buat benda tu halal. Syubhah ni hukum dia makruh sahaja. Sebab apa? Sebab kita tidak yakin benda itu haram. Kita tak curi tak gapo ayat kita saja. Kalau kita ambil telur, siapa nak makan telur ke nak makan gapo? Yang sembelih sedekah kat masjid pula. Tak ada masalah gapo dia, benda tidak haram dari sudut syubhah ni gini, bagai nak jadi halal ni payah katanya Nabi akhir zaman ni harta jadi syubhat berlaku.
Bahkan siapa dia tak main riba pun dia akan kena debu-debu riba katanya Nabi. Apa maksud debu-debu riba? Tengoklah ni. Kita nak mengaji kena buat pinjaman. Kita nak beli rumah kena buat pinjaman. Kita nak kerja hidup dengan riba apa cerah gitu. Maka kita buat riba kadang-kadang terpaksa nak ngaji, terpaksa nak apa. Maka orang buat riba dalam keadaan suka dengan keadaan duka, tak reda lain hukum dia Nabi pun sebut kita akan kena debu-debu riba. Maka benda harta boleh kata hampir pada akhir zaman jadi syubhat. Maka Nabi kata dua saja yang masih kekal halal sampai kiamat, iaitu dua saja. Air hujan turun daripada langit, tegak selalu, tak payah jangan jatuh atas loreng-orang. Jangan makan minum lalu. Kedua, kahwin, nikah. Tak ada istilah kakek makruh nikah. Tak ada halal. Allah betul-betul sampai kiamat. Payah nak jaga benda syubhat lah tu. Kadang-kadang kita kerja benar ada syubhat. Kadang-kadang kita kerja tak tepat lah apa dia masuk. Kita rasa tak curi dah. Jadi syubhat tu banyak benda Masalah jumhur gini. Khilaf ulama, amo sebut dalam mazhab Syafi'i saja. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, bersunat ataupun berkhitan ini wajib lelaki dan perempuan. Ada pendapat dalam mazhab kita wajib bagi lelaki, sunat bagi perempuan. Tetapi hukum muktamad wajib kedua-dua lelaki dan perempuan. Dalam mazhab Hanafi hukum dia sunat kedua-dua lelaki dan perempuan. Berarti kalau kita si sunat pun tak apa. Kesal dia kalau tidak jawi tu. Apabila orang tak jawi, dia ada kulit yang menutup kemaluan tu, maka dia menanggung najis. Masalah jadi kita kena nak bersih dia tu payah bersih najis. Jadi kalau kita buat tu jadi mudah untuk bersih. Lepas tu tujuan dia lagi untuk orang menikah lah. Kalau tak jawi ni masalah sikit. Pehel-pehel lah kalau orang menikah tahulah. Lalu ni orang kafir pun bersunat juga. Orang kafir pun menurut kajian di Amerika, orang kafir pun bersunat juga. Apa? Pada hari dia mana ada hukum akal. Boleh kau dah ngaji baca buku tanpa talaki. Boleh ngaji dapat ilmu. Tetapi tak serupalah dengan orang yang talaki. Talaki ni pertama dapat pahala majlis ilmu, dapat berkat, dapat macam-macam banyak berbanding dengan orang baca saja. Supaya kita lah. Saya masuk kursus memasak selama 2 hari. Pergi jumpa dengan syekh diri dia, tunjuk secara live dia, tunjuk praktikal ke apa dia. Dengan kita beli buku masak ke. Ada dah dekat 5 butir duk baca. Tengok gambar lagu tu. Rasa lagu mana tak tahu. Dia tunjuk gambar Halio. Tapi kalau kita tengok praktikal, Halio hidup orang bau. Ya kena bau lagu ni. Kena. Tapi dalam buku tu tak sebut bau lagu mana tak tahu. Tu beza di antara orang baca buku dengan orang mengaji talaki. Tengok tok guru syarah ibarat lagu mana tasawuf masalah. Kita baca sendiri Allah Taala ilmu boleh tambah, tetapi takut-takut menimbul kekeliruan. Itu sahaja Sebab tu orang ngaji talaki. Apa ngaji talaki? Kerana ilmu yang ia perolehi sudah ditashih oleh guru dia. Tu guru dia bui dah huraya dengan huraya dia. Maksud dia lagu ni gini. Ni cara talaki. Tapi kalau kita baca apa yang kita faham belum tentu ditashih oleh guru kita. Maka kita takut timbul fahaman yang berlain daripada orang lain. Macam lah ni orang dia buat kajian sendiri, research sendiri maka timbul fahaman yang pelik. Orang ulama-ulama ahli sunnah jemaah faham lagu ni, dia seorang faham lagu ni. Yang faham yang kata tak boleh ngatik, tak ada pahala. Amal orang hidup duk ngatik pahala kepada orang hidup mati. Apa? Ayat Quran kata iza mata ibnu adam inqata'am. Mati anak Adam terputus dah amalan dia. Siapa dia baca hadis ni lagu tu makna dia? Nabi tak pernah sebut kata orang hidup tak boleh pahala dalam hadis ni. Tak ada sebut pun. Nabi sebut kata amalan orang mati terputus. Memanglah orang mati tak ada amalan dah, tapi dia buat hujah dengan hadis ni. Tidak kau keliru. Berarti fahaman yang tersilap. Kerana apa? Dia baca hadis bukan menurut fahaman ulama. Maka fahaman kita sekarang, agama ko, akidah ko, amalan, muamalah, hidup semaya kita, semua kita terima daripada guru kita. Cara lagu ni. Akidah kita, kepercayaan kita, ilmu kita. Kita terima daripada dia. Siapa kepada tabi'in terima pada sahabat hok faham ni terima daripada nabi hok faham lagu ni terima daripada Jibril daripada Allah Taala. Sanak kita ni. Sebab tu kalau ngaji sendiri kat dia jadi faham pelik pada orang lain. Timbul istilah tak boleh terima perselisihan orang. Dulu mazhab Hanafi hok paling tua, Maliki, Syafi'i, Hambali. Duduk sekalipun pendapat berlainnya tapi tak pernah balah. Tapi timbul ada terkurung ke mazhab Zahiri. Mulalah timbul mazhab lain salah, mazhab dia saja betul. Sudah jadi balah. Tidak meraihkan khilaf gapo dia. Jadi masalah.
Orang tanya mengenai satu hukum, boleh kalau kita jawab sekadar kita tahu. Hak kita tahulah, hak kita tak tahu nak jawab lagu mana, betul dah. Kadang-kadang hak masalahnya hak kita tak tahu kita jawab. Kita rasa kita tahu. Ni jangan. Ada orang dia tak tahu sebenarnya, tapi dia rasa dia tahu. Hak ni masalah. Tapi kalau dia tahu sungguh, sekadar dia tahu, tak apa. Boleh pergi kodok ramalan dukhon 15 Ramadan nanti. Kita tak tahulah. Hamba no komen masalah ni. Nak ramah-ramah ni tak penting. Lah ni gini. Kita kena faham. Suasana keadaan ini merupakan bekas. Manakala kita dan amalan kita merupakan isi kepada bekas tu. Keadaan suasana tu kerja Tuhan. Tuhan nak buat dukhon, Tuhan nak buat gempa bumi, Tuhan nak buat acur, nak buat apa dia tu keadaan luar. Matlamat kita bukan nak tengok di luar tu, tengok apa dia amalan kita. Kalau dukhon kita tak semaya, tak ada faedah juga. Lah ni kita kemahkan ilmu kita, mengaji sungguh-sungguh, semaya banyak-banyak, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, bergantung dengan Allah, ikhlas dengan Muhammad. Oh tu orang panggil. Pegang sungguh dengan Allah Taala. Saya tak pegang dah dengan amalan saya pegang dengan Allah. Ya Allah ya Tuhan aku tidak bergantung dengan amalanku. Sekalipun kita beramal dan ikhlas dengan Muhammad. Buat apa semua Nabi Muhammad suruh. Nabi Muhammad suruh kau ni ikhlas molek dengan Nabi Muhammad. Pegang dengan Tuhan. Jangan pegang dengan amalan. Ikhlas dengan Nabi Muhammad. Apa maksud ikhlas dengan Muhammad? Buat apa Nabi Muhammad. Jujur sungguh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh gini, buat sungguh kita. Pegang dengan Allah. Jangan pegang dengan amalan kita. Nak berlaku dukhon, tak saya berlaku dukhon kau. Kadang-kadang orang ni dok mikir dukhon tu, semaya ban bodok ngaji bodok. Jadi bagi hamba lah, nak kecek bab dukhon tak ada masalah ke apa. Tapi bagi hamba, amalan kita tu persiapan kita. Hamba masuk ngaji dulu, bukan hamba lah, saing-saing dulu. Pada masalah ada satu waktu tu orang dok kecek bab Imam Mahdi. Imam Mahdi nak timbul lah gini-gini. Kerana antara tanda kiamat yang paling dekat sekarang adalah Imam Mahdi. Timbul Imam Mahdi, maka Imam Mahdi akan tolong orang Islam. Lawan orang kafir, benarlah orang Islam. Maka apabila turun Dajjal, Imam Mahdi tahu dah Dajjal dia tak boleh berlawan, dia akan undur. Imam Mahdi tak boleh berlawan dengan Dajjal. Dia tahu dah tak boleh lawan. Sebab Nabi Muhammad kata hanya Imam Nabi Isa boleh turun. Maka turun Nabi Isa, Dajjal pula kalah. Maka bergabunglah Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Tengok dok benar tu, maka turun Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni penimpal Nabi Isa pun penimpal akhir sekalinya Allah Taala selesaikan masalah Ya'juj dan Ma'juj ni. Maka Imam Mahdi hok dekat ni. Satu kali tu orang dok kecek bab Imam Mahdi. Satu hari tok guru hamba ngajar waktu petang asar. Dia kata, puak kita ni kalau benar dok kecek bab Imam Mahdi, siapa dia Imam Mahdi nak jadi tentera Imam Mahdi? Siapa dia Imam Mahdi ni dia kata. Dia kata lah ni Nabi kata, akhir zaman tentera Allah Subhanahu Wa Taala ni apabila dia kata kepada pintu kota orang kafir, dia kata Allahu Akbar ni, maka jatuh kota. Nak kata khamak ni tentera Imam Mahdi ni Allah Taala tolong sungguh dia betul-betul. Sebab tu orang kafir tak lewat lagu mana, kerana dapat pertolongan Allah Taala sungguh. Memang wali-wali Tuhan saja. Dia tunjuk kepada pintu kota. Pintu pertahanan orang kafir tunjuk tu hancur lebu dah. Allahu Akbar. Maka dia pun ambil tisu. Dia tengah mengajar, dia ambil tisu. Dia pun sebut Allahu Akbar. Dia kata tisu kita gerak. Pas kita duk kalut ke apa dia? Kita Allahu Akbar tisu tak gerak. Lagu mana kalau Imam Mahdi dulu dia pun tunjuk di pintu masjid. Lagu mana kalau Imam Mahdi duk depan masjid. Gapo dia persiapan mula ni? Mu semaya ke dak? Mu ikhlas ke dak dengan Tuhan? Mu duk kecek Imam Mahdi mu tahajud tak bangun. Mu ikhlas dengan Tuhan apa dak? Maka tak ada pedoh kecek lagu ni. Mu hanya buai masa saja. Lah ni kita dengan Tuhan lagu mana ni? Fikir kita dengan Tuhan benda-benda lagu tu. Tak salah kecek amo tak marah kecek benda lagu tu. Tetapi persiapan tu kita penting. Kita dengan Tuhan tu nah. Kadang-kadang benda ni jadi takut-takut sudah Ramadan netuk lah. Hak ni bunyi kosoro lah apa dia. Tak jadi pula minta maaf. Ni saya hanya apa dok kecek benda-benda lagu tu. Jadi macam-macam kadang-kadang nampak macam menakut-nakut ke orang saja. Nah, kadang-kadang gini saja. Dah buat kerja kita. Ajak orang mengaji agama Tuhan kenal Allah Taala, kenal Nabi Muhammad. Apakah ciri-ciri tentera Imam Mahdi? Hamba sebut dah semua tu wali Allah. Kalau kita bukan wali Tuhan tak usah jadi. Bukan tentera Imam Mahdi langsung kita. Tentera Imam Mahdi ni lagu mana Allah Taala nak tolong. Kalau orang bukan kekasih Tuhan. Kalau orang hak fasik apa semaya badak tentera lagu mana lagu tu. Mati katok bukan tentera Imam Mahdi. Ciri-ciri dia banyaklah. Orang-orang solehin, orang-orang soleh belaka situ.
Macam mana mandi wadi tak ada air? Sudah tak ada air lagu mana? Kena tayamum nah. Tayamum sahaja aku tayamum nak membolehkan sembahyang fardu. Ambil debu tepuk saja aku tayamum nak di muka dan tangan saja. Tak payah sebut menggantikan mandi. Sebab apa? Satu sebab dia tu saja. Tak payah sebut dah. Maknanya kalau kita buat tu kerana mandi junub, mandi junub lah. Misalnya 10 tahun tak ada air, lagu tu lah mandi junub kita. Pas lagu mana? Apabila ada air, wajib kita mandi junub. Apa air? Wajib mandi junub. Qada tak payah qada, tak payah qada lah. Kalau tempat tak ada air tu, tak payah qada dah. Disuruh solat tarawih 8 rakaat, jadi kita buat 8 witir, lepas tu tambah pula di rumah 20. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Witir 20 rakaat tu tak syarat direct ni. Buat 2 rakaat dulu. Sebab tu dipanggil tarawih. Tarawih 20 rakaat ni tak syarat buat direct. Sebab tu dipanggil tarawih. 4 rakaat berhenti betul. Jadi 5 kali tarawih. Apa maksud tarwihah? Tarwihah ni berehat. Tarawih, nak berehat. Maka 5 kali berehat dipanggil tarawih. 5 kali berehat. Lepas 4 rakaat berehat. Baca doa kau gapo dia selawat. Kok kita selera dengan selawat. Kalau nak berehat pergi makan caca selalu boleh, tapi lewat dah pula nak sambung 4 pula ya. Sebab tu kita baca selawat lah. Kalau kita sambung direct boleh, tapi tak dapat nama tarawih, jadi letih pula. Asalnya semaya sambil berehat, tiba-tiba jadi semaya pula bekerja-kerja. Sallallahu wasallam alaihi selawat kau ikutlah selai-selai. Bukan orang Melayu buat ni, seluruh dunia buat ni. Ada satu kali yang mendengar siapa dia royak lah. Orang tu rasa nampak macam bisa dah. Dia kata selawat ni hanya di Malaysia saja rekod. Tak ada apa dah. Sallallahu seluruh dunia dia bola nipu. Dia kata bubu suruh Malaysia saja buat. Nipu kohong juga. Allahnya nipu masyarakat. Macam-macam seluruh dunia buat. Bukan kata tanah Arab, Turki ni buat. Hukum ambil buah yang gugur orang punya kebun tidak ambil sekiranya sekian lama akan busuk. Gini. Masalah buah jatuh ke apa dia apa boleh ambil kodok, kita tengok lagu mana. Boleh kodok kita ambil. Kalau benda tu bernilai kena mitok. Kalau tidak jadi haram. Kalau benda tu tak bernilai, boleh ambil. Bukan yang panggil benda kita asir dah tu. Tak payah ya macam kita jumpa benda di kat tu siapa. Comel ke tu dia nak. Ya tak siapa maknanya dia tak bernilai, boleh ambil dia. Ataupun kita tengok rumah depan dia tak tahu, tapi kita nampak dia pun tak cara duk sepak-sepak ke apa dia. Ambil lah benda ni. Kita kena misalnya ikutlah jumpa apa-apa buah kau apa dia. Ubah dan tambah azal musim corona ni boleh kodok. Ni ulama qiyas saja. Sebab ada satu kisah Nabi suruh ketika mau musim tak boleh pergi semaya Jumaat, musim banjir, musim gapo dia tak tahu musim sejuk ke musim gapo. Nabi kata ala sallu fi rihalikum. Hendaklah kamu sembahyang di rumah kamu. Suruh Sayyidina Bilal ajak bel tambah. Lepas pada hayya ala salah hayya ala falah. Ala sallu fi rihalikum. Ada ke? Sallu fi rihalikum. Ada kata sallu fi buyutikum. Macam-macam lah ni. Lepas tu la ilaha illallah. Ada kata bel macam biasa. Lepas pada la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah. Lepas tu sebut sallu fi buyutikum. Boleh juga. Tak apalah waktu ada hadis qiyas dengan musim penyakit lah ni. Benda tu bukan direka sunnah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.